Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil asi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'awahum jahannam wa sa'at masira. Dan orang-orang yang telah dimatikan oleh malaikat Allah, di saat mana dia mati tersebut, mati dalam keadaan dia melakukan kezaliman pada dirinya sendiri. Sewaktu mana dia masuk saja dalam kuburnya, malaikat tanya padanya, qalu fima kuntum, kenapa kamu mati dalam keadaan sedemikian rupa? Lalu dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard, wahai malaikat, kami di kalangan manusia yang lemah di atas dunia dahulu. Lalu mereka tanya balik padanya, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, tidakkah Allah telah jadikan bumi ini luas untuk kamu? Mengapa kamu tidak berhijrah di waktu mana kamu hidup di atas dunia dahulu? Faulaika ma'wahum jahannam, bagi mereka disediakan kesudahan tempat dalam neraka Jahannam. Wasa'at masira, dan neraka Jahannam ini seburuk-buruk tempat yang disediakan kesudahan dalam kehidupannya. Surah An-Nisa ayat yang ke-97. Pengurusi dan ahliatan kuasa surau, pimpinan-pimpinan masyarakat, para alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat panjangnya usia kita dan kurniaan untuk kita bertamu sekejap dalam rumah Allah ini. Syukurnya di saat mana kesibukan tugasan harian kita, banyaknya kerja-kerja yang kita lakukan ini, namun Allah bagi peluang untuk kita datang sekejap, bagi kita duduk seketika, menambahkan lagi bekalan dalam hidup kita. Kerana kita tahu bahawa perjalanan hidup kita ini tidak sekadar di dunia sahaja. Orang yang ingin hidup selesa di dunia ini, dia sanggup pergi belajar jauh di tempat-tempat di negara-negara tertentu, semata-mata nak suruh hidup selesa lepas pada belajar nanti. Demikian juga kita, untuk kita nak selesa dalam kubur nanti, nak suruh kita selamat di padang mahsyar nanti, hidup ini diajar supaya kita senantiasa belajar dan belajar dalam diri kita, dengan tujuan nak suruh pada diri kita ni kita selesa pada akan datang nanti. Tuan-tuan bayangkan dalam hidup orang yang hidup tak pernah belajar, suatu hari dia menghadap depan Allah, tentulah dia terkial-kial ataupun dia dalam keadaan teraba-raba saat mana dia menghadap di hadapan Allah, kerana dia tak pernah belajar macam mana untuk dia nak hidup dalam suasana yang besar dan jauh lebih daripada besar hidup di atas dunia ini. Lebih-lebih lagi lah kita tahu bahawa kita tidak dihidupkan oleh Allah sekadar untuk nak hidup di dunia saja, tidak. Sekarang kita baru hidup
di alam yang kedua baru. Sekejap lagi kita akan mula memasuki alam yang ketiga dalam hidup kita. Alam yang kedua yang kita berada sekarang ni dipanggil alam fana. Alam yang disebut dengan fana. Fana maksudnya hancur. Kullu man 'alaiha fan. Tiap yang ada atas dunia ni semua akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Sebelum daripada ni kita pernah hidup satu alam yang disebut dengan alam rahim, alam kandungan ibu. Alam ini alam yang kita tak mungkin untuk kembali lagi ke alam tersebut. Saya yakin orang Kimanis ini tak ada seorang pun yang dia sebut saya tak keluar daripada kandungan ibu ustaz, saya keluar daripada buluh betung ustaz. Boleh jadi tak ada dah orang nak sebut saya keluar daripada buah labu. Yang satu ketika dahulu orang kita sebut dia keluar daripada perkara dalam cerita dongeng dahulu. Sekarang alhamdulillah kita mula faham kita pernah hidup di alam yang pertama dahulu. Alam itu alam kandungan ibu. Sekarang kita berada di alam yang kedua. Alam kedua dipanggil alam fana, alam yang hancur. Sebutlah besar mana pun kita, sehebat mana pun kita, seramai mana pun pengaruh kita, semuanya akan hancur. Yang kekal siapa? Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Lepas pada kita hidup di alam kedua ini, kita kena hidup lagi di alam yang ketiga. Alam ketiga ni alam apa dia? Alam barzakh. Alam yang sekejap lagi kita akan sampai. Siapa dahulu, siapa kemudian, Allah sajalah yang tahu. Di kalangan kita ni, siapa yang dahulu, siapa yang kemudian, dan di mana, tempat mana dan bagaimana, semuanya kita serah pada Allah. Cuma kita tahu bahawa ada nah sebelum daripada kita ini mereka yang telah dipanggil untuk menghadap depan Allah. Manakala kita sedang menunggu saja untuk sampai di alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzakh. Lepas pada kita hidup di alam barzakh, kita kena hidup lagi di alam yang keempat. Alam yang keempat lepas pada kita hidup di alam barzakh. Hidup alam yang keempat dipanggil alam mahsyar. Alam yang dibangkitkan balik dan dikumpulkan balik. Bangun kita di padang mahsyar. Kita akan bangun di kalangan kita ni. Kemudian lepas pada kita bangun di padang mahsyar, ada lagi ke alam lepas pada tersebut? Ada lagi. Satu lagi alam yang kita kena sampai. Yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam sa'idun aw saqiyun. Alam syurga ataupun alam neraka. Lepas pada disebut dalam hadis, disebut dalam Al-Quran syurga dan neraka, tak ada lagi alam lepas pada tersebut. Dalam Al-Quran Karim bila sebut saja tentang syurga, sebut khalidina fiha abadan. Kamu kekal sampai bila-bila dalam syurga. Sebut saja tentang neraka, sebut terus Allah sebut khalidina fiha abadan. Kamu kekal juga dalam neraka sampai bila-bila. Kalau tuan-tuan baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bila ahli syurga masuk syurga, ahli neraka dah masuk neraka, tak ada lagi orang. Di antara saat itu Allah datangkan yang disebut dengan mati. Di antara mati ini dalam bentuk binatang, dia letakkan di antara syurga dan neraka. Dia letak di tengah-tengah di antara syurga dan neraka. Mati ini dijelmakan dalam bentuk yang disebut dengan bagaikan bagal, seumpama kaldai, ataupun yang disebut dengan lebih kecil, yang lebih kecil lagi daripada seekor kambing. Kambing yang lebih besar daripada kambing. Lalu dijemakan dalam bentuk binatang sebegini. Lalu disembelihkan di antara tengah-tengah ahli syurga dan ahli neraka. Bertempik sorailah ahli syurga dan meraunglah ahli neraka. Bila mati itu, maknanya tak ada lagi mati. Lepas pada kita masuk dalam syurga dan kita na'udzubillah min dzalik, dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhati sikit lagi,
Kita perhati sikit lagi dalam hidup kita. 5 alam yang saya sebut sebentar tadi, semuanya Allah paksa kita. Allah paksa je hidup kita ini. Dipaksa dan dipaksa. Semua kita melalui proses paksaan. Start daripada kandungan ibu. Kalau kita baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Rasulullah sebut, bila masuk saja benih orang lelaki dalam kandungan seorang perempuan, lebih kurang 40 juta ekor sperma ia akan berlari, bergerak dalam kandungan, dalam rahim seorang perempuan ini. 40 juta ekor sperma tu, daripada 40 juta ekor sperma ini, ada seekor saja yang berlari kencang kat depan. Yang berlari kencang kat depan tu, malaikat pegang. Malaikat tanya Allah, ya Allah, nak jadi ke tak jadi manusia ni ya Allah? Nak buat ke tak buat manusia ni ya Allah? Allah sebut, jadikanlah dia manusia. Bila sebut jadikanlah dia manusia, malaikat lepas. Malaikat lepas sperma tadi. Lalu dia tercantum dengan telur orang perempuan. Orang perempuan dia keluar telur daripada ovari dia, yang disebut dengan ovum. Istilah sains dia panggil demikian. Kemudian tercantum. Bila tercantum saja masuk bahagian kepala, kemudian melekat di antara yang disebut dengan sperma dengan ovum tadi, lalu dinamakan dengan istilah sains disebut zygote. Dalam istilah agama dipanggil nutfah, summa alaqah, summa mudghah. Dalam istilah sains dipanggil kamu menjadi zygote, kemudian kamu menjadi embrio, kemudian kita dijadikan yang disebut dengan fetus. Faham ke tak faham? Buat faham dah, senang kita. Nampak macam termenung dah kita ni. Kejadian yang awal Allah jadikan kita, nak jadi muka kita sekarang ni, awal-awal kejadian Allah sebut. Kemudian tercantum, bila cukup 4 bulan 10 hari, Allah mula gerakkan dalam kandungan ibu ini. Kandungan seorang perempuan mula bergerak. Bila bergerak tu, kenapa bergerak? Cukup 4 bulan 10 hari, datang malaikat. Malaikat mula tiup. Allah arahkan tiup. Wahai malaikat, tiup roh orang yang nak hidup dalam kandungan ini. Ditiup dalam kandungan ini. Fayunfaqu fihi ruh. Dalam hadis Rasulullah sebut, ditiup roh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Wahai malaikat, tulis tentang 4 perkara orang yang nak hidup ini. Yang nak hidup ni kamu tulis terus, wahai malaikat. Yang pertama tulis bikatbi rizqih. Kamu tulis rezekinya. Rezeki orang ni kamu tulis terus, wahai malaikat. Nak sebutnya gambaran, tulis terus. Orang ni dapat berim ke tak dapat berim, senang itu. Orang ni ada bantuan ke tak dapat bantuan pada dia. Gaji dia banyak mana, hidup dia bagaimana, kamu tulis, wahai malaikat. Yang kedua, kamu tulis, wahai malaikat, wa ajalih, ajalnya di mana, ketika mana dan bagaimana. Yang ketiga, wahai malaikat, tulis wa amalih, amalan dia. Dia kahwin dengan siapa, dapat anak berapa orang, dia tinggal di mana, kamu tulis semua, wahai malaikat. Wa amalih, amalan orang tersebut. Ini cara malaikat dia ajar demikian. Dan yang keempat, wahai malaikat, kamu tulis tentang yang disebut sama ada dia ni ahli syurga ataupun dia di kalangan ahli neraka. Tulis terus, wahai malaikat. Sebab tu Islam larang kita jangan termasuk dalam tilik, jangan. Islam larang kita jangan terlibat dengan tilik. Kenapa jangan terlibat dengan tilik? Allah dah tulis dah qada dan qadar kita. Kita kecil-kecil dahulu kan, kawan-kawan kita ni suka sangat pegang tangan kita ni, tekan kat sini, keluar 2 biji. Keluar 2 biji tu dia sebut 2 orang anak lah tu, dia sebut. Kemudian tekan pula kat sini ni, tekan kat sini ni, keluar lagi 2 biji. 2, 4 dia sebut. Tengok sekarang 8 dah anak kita. Kawan-kawan kita ni, saya dulu kecil-kecil dahulu, kawan-kawan suka pegang ni, pegang telapak tangan, tengok kat jari ni tulisan M, dia tulis. M tu miskin lah tu, dia sebut. Senang je dia sebut. Kita ni tunggu bila lah nak jadi kaya, dia panggil. Nak sebutnya Islam larang jangan tilik. Banyak lagi lah. Tengok taik lalat, ada kat sini kena mati, dibunuh, dia sebut demikian. Macam-macam gaya. Islam larang. Nak sebutnya qada dan qadar ni telah ditulis dalam kandungan ibu. Hidup dalam kandungan ibu ni seronok ke? Seronok.
Siapa yang tak seronok dalam kandungan ibu? Makan free, jalan tak kena tambang, kemudian duduk dalam aircon 24 jam dalam kandungan ibu. Seronok kita, tak kena fikir minyak naik ke tak naik. Hidup dalam kandungan ibu ni seronok. Cukup sampai satu masa Allah keluarkan kita ke atas muka bumi ini. Allah paksa kita keluar. Allah sebut dalam Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Dan Allah mengeluarkan kamu daripada kandungan ibu kamu dalam keadaan kamu tak tahu apa-apa. Allah keluarkan kamu. Bukti Allah keluarkan kita, kita boleh lihat berapa ramai orang melahirkan anak dalam bas, berapa ramai orang melahirkan anak dalam tandas. Kita bukan dikeluarkan oleh mana-mana bidan, tidak. Kita bukan dikeluarkan oleh mana-mana doktor, tidak. Tapi siapa yang keluarkan kita? Allah sebut, aku. Wallahu akhrajakum. Aku yang keluarkan kamu daripada kandungan ibu kamu. Dalam keadaan apa dia? La ta'lamuna syai'ah. Dalam keadaan kamu tak tahu apa-apa. Dalam keadaan kamu tak tahu apa-apa ni. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian aku jadikan kamu pendengaran, aku jadikan kamu penglihatan, aku jadikan kamu hati. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu mensyukuri setiap nikmat yang aku telah kurniakan pada kamu tadi. Mula kita hidup atas dunia ini sendiri. Tuan-tuan, start daripada kita hidup di atas dunia ini, kita mula hidup. Ulama-ulama kata start daripada kita mula lahir, Allah keluarkan terus perangkap untuk dimatikan. Allah jadikan kita ni ada, dalam hadis Rasulullah sebut 99 perangkap kematian. Start daripada kita mula lahir, diperangkap terus untuk kita mati. Ada 99 perangkap mati. Dalam hadis Rasulullah cerita benda demikian. Diperangkap untuk dimatikan. Kita pernah demam, tapi alhamdulillah sembuh demam kita. Kita pernah dalam keadaan yang kena penyakit, tiba-tiba sembuh penyakit kita. Dalam hidup kita ni, berapa kali dah kita nak kena langgar kekenderaan, berapa kali dah kita jatuh pokok nak sampai kematian. Dalam hidup kita ni perangkap mati dipanggil. Perangkap mati ni ada ke? Tiap-tiap hari ni kita sedang melalui perangkap kematian. Allah jadikan perangkap mati ni start daripada kecil lagi. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, start daripada kita kecil ini, kita tak dapat lagi daripada 99 perangkap kematian. Allah jadikan 99 nama. Nama Allah 99 nak suruh kita terlepas daripada keadaan yang ke-99 ini, dan sampai yang ke-99 kita tak boleh lagi dah. Kita akan berjumpa dengan kematian dalam hidup kita. Ulama-ulama sebut ada orang yang sampai, ada orang yang tak sampai. Tak sampai yang ke-99 ini. Kita mula hidup melalui 5 keadaan pula. Syekh Abdullah Haddad dalam kitab dia Sabilul Idkar wal Idbar, dia sebut kita mula menjadi bayi. Bayi ni seronok jadi bayi. Seronok. Jadi bayi ni seronok. Masa yang paling seronok dalam hidup. Saat mana kita jadi bayi ni, kita nak makan orang suap, nak tidur orang tolong dodoikan kita, kita nak berjalan orang tolong dukung kita, bila kita menangis orang tolong pujuk kita. Jadi bayi ni masa yang seronok. Seronok jadi bayi. Berjalan ke mana-mana, semua orang geram dengan kita. Geram, cuik pipi kanan kita, cuik pipi kiri kita. Kita tua-tua ni tak ada dah orang nak geram dengan kita. Orang tengok muka kita pun menyampah je rasanya. Nak sebutnya gambaran, jadi bayi seronok. Seronok jadi bayi. Dalam seronok jadi bayi, Allah paksa kita menjadi kanak-kanak. Saya nak sebut proses paksaan ini sedang berjalan. Dipaksa dan dipaksa. Jadi kanak-kanak, seronok jadi kanak-kanak. Seronok, bebas berlari. Kemudian tidur di mana, kita berjalan, bebas kita. Tapi sekejap je menjadi kanak-kanak. Di antara umur kita 2 tahun sampai usia kita 9 tahun, kita dianggap kanak-kanak. Lepas pada kita jadi kanak-kanak, kita mula dipaksa untuk menjadi remaja. Remaja dalam hidup kita. Jadi remaja, saat inilah kita mula menjadi kebingungan dalam hidup.
wa hadainahun najdain, kami mula bagi pada kamu dua jalan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, aku ilhamkan kamu dua jalan dalam hidup kamu. Satu jalan yang baik, fujuraha, satu aku ilhamkan pada kamu jalan yang buruk. Satu lagi jalan wa taqwaha, jalan untuk takwa pada Allah. Masa ni kalau tuan-tuan menjadi kanak-kanak, menjadi remaja yang lurus agama, beruntung. Kerana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, jarang sangat remaja-remaja ni, saat mana remaja dia boleh sabwatu iman, lurus agama ni. Kebanyakan remaja-remaja ni bila dia masuk remaja, zaman remaja, dia jadi dalam keadaan kebingungan. Kita ni kan bingung, jadi macam gila-gila sikit. Dalam hadis yang lain Rasulullah sebut, asy-syababu syu'batun minal junun, remaja satu juzuk daripada juzuk-juzuk kegilaan dalam hidup ini. Tuan-tuan nak tahu kita gila tak gila saat kita remaja? Cuba tengok gambar kita muda-muda dahulu. Kita tengok gambar kita muda-muda dahulu, mesti kita geleng kepala. Muka siapalah macam ni, kita sebut. Kenapalah pakai baju macam ni? Kenapalah kita jalan macam ni? Remaja-remaja kan? Cuba tengok remaja-remaja. Zaman remaja-remaja ni, kita boleh bergayut di antara dahan ke dahan. Kita boleh menyeberang sungai. Sungai yang dalam arus deras, kita boleh menyeberang. Gila tak gila buat kerja? Remaja-remaja ni gila-gila kan? Cuba tengok remaja-remaja gila tak gila. Naik atas motor tu, meniaga atas motor. Niaga atas motor tu. Kemudian kepala ke bawah, kaki ke atas. Kalau orang gila mandang orang gila pun geleng kepala. Aku dah gila dah. Ada lagi gila pada aku. Nak sebutnya saat remaja. Remaja-remaja ni saat kegilaan dalam kehidupan. Dalam kita gila tak gila kita itu, Allah paksa kita meniti usia dewasa. Mula kita menjadi dewasa dalam hidup. Usia bila dewasa? Usia 20 tahun sehingga usia 40 tahun. 20 tahun hingga 40 tahun ni masa dewasa. Seronok ke jadi dewasa? Seronok. Mula melangsungkan perkahwinan dalam hidup kita. Mula kita berumah tangga. Mula hidup kita bekerja. Mula kita dapat zuriat. Mula dalam dewasa sekejap je, 20 tahun je menjadi dewasa. Kemudian kita mula menjejaki usia senja dalam hidup kita. Mula kita masuk tua. Bila kita tua? Pada usia kita 40 tahun sehingga usia kita 70 tahun. Jadi tua tak ada orang nak jadi tua. Tua tak nak, orang tak nak jadi tua. Orang kita sanggup makan pil anti penuaan, dipanggil begitu. Jangan bagi tua, tua juga dia. Orang kita sanggup pakai lotion anti kedutan, jangan bagi kedut, kedut juga dia. Dalam hidup kita ni tak nak jadi tua, mana dia orang nak jadi tua. Setengah-setengah orang, kalau orang panggil dia pakcik, marah dia. Apa pakcik-pakcik? Abang lah dia sebut. Kena abang sekali lepeh terus dia. Tak naknya jadi tua. Tua mana dia orang nak jadi tua? Ada seorang sahabat saya panggil seorang nenek. Nenek yang umur 86 tahun. Panggil nenek. Nenek nak ke mana? Dia paling terus. Apa nenek? Kakak lah dia sebut. Kakak terus dia. Aku ada power lagi tahu dia sebut. Umur 86 tahun ada power lagi. Tak naknya jadi tua. Tua mana dia orang nak jadi tua? Tua ni start bila? Start daripada usia kita 40 tahun sehingga usia kita 70 tahun. Lepas 70 tahun hidup lagi. Kita kata ada orang yang hidup lagi lepas pada usia 70 tahun, ustaz. Dia tua ke? Tak, dia tidak dianggap tua dah. Dia dianggap bangka dah dia ni. Sudah menjadi tua bangka. Dalam istilah agama yang nak gambarkan pada diri dia, dia sudah di saat mana menjelang kematian pada seorang. Hidup kita bila sampai tahap ini, lepas pada saja kita tua, Allah paksa kita mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang nyawa, kamu kena merasai kematian. Innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Segala gaji kamu, segala ganjaran bonus kamu, segala apa yang kamu buat atas dunia ni, semua di hari kiamat nanti. Allah mula sebut, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz.
Sesiapa yang dipesongkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, orang ni lah orang yang paling berjaya sepanjang hidup di atas dunia ini. Berjaya tak berjaya ni bukan nilai ukur rumah besar ke rumah kecil. Berjaya tak berjaya kita ni bukan berdasar pada jawatan kita, besar ke tak besar jawatan kita. Berjaya tak berjaya ni bukan diukur dengan kenderaan yang kita naiki. Berjaya tak berjaya kita bukan diukur dengan gulungan ijazah yang kita miliki. Berjaya dalam hidup ini siapa yang dipesongkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, orang ni orang paling berjaya. Hidup kita ni jadi orang rakyat biasa, tiba-tiba sampai di akhirat masuk syurga, jaya terus. Jaya terus. Tak adalah keuntungan dalam hidup. Bila Allah ajar demikian, jadi orang besar, jawatan dia besar, kedudukan dia ketua menteri, esko kerajaan negeri, ataupun dia menjadi raja di sebuah negeri, tiba-tiba dia mati masuk neraka terus. Tak berjaya terus hidup. Tak berjaya terus dalam hidup. Berjaya tak berjaya ni bila kamunya dalam keadaan Allah sebut faman zuhzi'anin nar wa udkhilal jannah. Setiap di kalangan kamu kena merasai kematian. Rajakah kamu, ustazkah kamu, yang berhormatkah kamu, yang dipertua PIBG kah kamu, siapa pun kamu mesti mati. Bila kamu mati, kamu tak bawa harta benda kamu. Bila kamu mati, kamu mula hidup. Hidup ke tak hidup lepas pada mati? Hidup. Start daripada mana kamu hidup? Bermula daripada kita hidup. Start daripada roh kita keluar daripada jasad kita. Keluar saja daripada jasad kita, kita akan melalui satu proses. Saat mana kita dekat nak mati, kita akan melalui satu proses dipanggil sakaratul maut. Sakarat tak ada orang yang boleh terlepas. Semua orang akan melalui sakaratul maut. Bila sakarat ini berlaku, start daripada hujung kaki kita, roh kita berada di hujung kaki. Bila malaikat maut mula berdiri depan muka kita, malaikat maut mula sebut, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebut keluar saja, kita mula nampak malaikat mula masuk melalui mata kita, terus ke hujung kaki kita. Kita mula rasa sakit, ditarik daripada hujung kaki kita. Tarik daripada hujung kaki kita ni, mula kita rasa sakit, turun telapak kaki. Allah sajalah yang tahu saat itu sakit yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Bila tanya ada Rasulullah, macam mana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sebut, bagaikan kamu dicampak ke pohon yang berduri, kemudian digentak jasad kamu turun ke bawah, melekat daging-daging kamu di pohon tersebut. Bila tanya ada Rasulullah, macam mana sakit saat sakaratul maut nanti ya Rasulullah? Rasulullah kata, bagaikan kamu disiat kulit kamu. Disiat kulit kamu, diheret kulit kamu ini, ditarik di atas bara api yang panas, kemudian ditarik di atas kapas yang basah. Bunyi bunyi sakit di saat yang demikian. Bila ditanya lagi pada Ibn Abbas, Ibn Abbas tanya Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana sakit kematian ini? Rasulullah sebut, bagaikan satu lengan yang besar yang penuh dengan duri, dirodok daripada halkum kamu, dimasukkan terus ke perut kamu, dan penuh dengan duri tadi direntak tarik, dinaikkan daripada tubuh badan kamu, melekat segala urat-urat kamu dalam rodokan tadi. Disebut tentang sakaratul maut. Yang saya tak cadang malam ni saya nak cerita sakaratul maut ini, tapi saya nak sebut pada tuan-tuan, kita akan melalui proses ini, naik sampai ke halkum, sampai di dada kita, sampai kita rasa, tengok roh kita ni keluar. Bila roh kita ni keluar daripada mata kita, keluar saja, mula hidup terus. Mula hidup. Hidup di alam yang ke mana? Alam yang ketiga, alam barzah. Mula kita hidup di alam barzah. Barzah ini bukan berada dalam kubur lagi. Atas dunia ni lagi rasa dah barzah. Atas dunia ni dah rasa dah barzah. Bila roh kita keluar saja, kita nampak dimasukkan ke dalam bekas. Sama ada dua je, katanya Rasulullah. Sama ada bekas yang warna putih,
ataupun bekas yang warna hitam. Na'udzubillah min dzalik. Kalau bekas yang warna putih, roh kita ni, Rasulullah ambil bekas cerek begitu, Rasulullah tuang cerek tu. Rasulullah kata, kalau masuk dalam bekas warna putih, itu tanda kamu mukmin. Mukmin ini, dia, Rasulullah tunjuk air yang masuk dalam bekas air itu dalam keadaan cantik dan jernih, turun ke dalam bekas itu, dan bau wangi semerbak di saat itu. Bau wangi, seluruh makhluk bau wangi, kecuali dua makhluk saja yang tak bang. Apa dia? Jin dan juga manusia yang tak bang. Cicak-cicak dia tahu orang ni ahli syurga ke orang ni ahli neraka. Semua dalam rumah kita, kucing dalam rumah kita dia tahu tuan rumah dia ni ahli syurga ke ahli neraka. Binatang-binatang tahu, tiang-tiang rumah kita tahu, semua makhluk-makhluk Allah yang lain ni tahu orang ni ahli syurga ke tidak ahli syurga. Kemudian mula kita dinaikkan, roh kita mula naik menghadap depan Allah. Bila naik saja diiringi oleh malaikat-malaikat. Berdasar pada hadis Rasulullah, paling tidak ada lebih kurang 40,000 para malaikat Allah yang mengiringi roh kita ni naik untuk menghadap di hadapan Allah. Bila naik saja menghadap di hadapan Allah, penjaga langit yang pertama tanya, roh siapakah ini? Lalu dia jawab, roh fulan bin fulan. Bila sebut roh fulan bin fulan, dia jawab terus, beruntunglah dia, kerana dia di kalangan ahli syurga Allah. Dibuka langit yang pertama, naik langit yang kedua, langit yang ketiga, sampai menghadap depan Allah. Allah mula sebut, tentukan dia dalam syurga Illiyin. Bila sebut syurga Illiyin, roh kita ni terus turun, berada di hujung kepala kita. Mula kita lihat siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Siapa yang datang buka muka kita, kita boleh lihat. Siapa yang datang nak solat jenazah kita, berapa ramai yang ada, kita boleh rasa ni. Saat mana orang mula kafankan jenazah kita, kita boleh tengok anak-anak kita buat apa dia. Di saat mana kita mula disolatkan jenazah, kemudian kita boleh rasa saat mana diusung jenazah kita. Bila kita diusung saja jenazah kita, kita sibuk tanya, ke mana nak bawa, ke mana ni? Lalu dijawab, lalu kita tengok saja orang mukmin cakap, oh nak bawa ke kubur sekian-sekian, nak dibawa tempat sekian-sekian. Kita boleh rasa semua sampai ke kubur. Bila sampai saja ke kubur, kita nampak dalam kubur kita berdiri dua orang malaikat muka dan nakir, warna hitam kebiru-biruan, berada di hujung kaki kita ini sendiri. Tak percaya, cuba mati. Tak percaya. Saya nak sebut tentang bagaimana keadaan yang akan kita lalui. Bila sampai saja orang mula turun saja jenazah kita, orang usung angkat jenazah kita ni, orang mula tolak saja jenazah kita untuk diletakkan dalam liang lahat ini, turun saja jenazah ini. Perkara yang pertama yang berlaku, himpitan kubur berlaku. Lepom terus, tengah-tengah turun tu. Tuan-tuan jangan ingat, bila jenazah turun ni tak ada apa-apa. Sedang berlaku jenazah turun ini saja, Rasulullah sebut himpitan kubur sedang berlaku. Himpitan kubur, bukan azab kubur, himpit kubur. Himpitan kubur ini Rasulullah sebut tak ada di kalangan umat aku yang terlepas daripada himpitan kubur. Kalau ada di kalangan umat aku yang terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang terlepas daripada himpitan kubur. Semua di kalangan umat aku kena himpitan kubur. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saleh, yang wara'. Waktu mana dia gugur syahid, bergegar arasy Allah, menangis para malaikat Allah. Waktu mana jenazah dia diiringi ke kuburan, diiringi seramai 70,000 para malaikat Allah. 70,000 malaikat Allah yang iring jenazah Sa'ad bin Mu'az. Bila diturun jenazah dia dalam kubur, dalam liang lahat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kali yang pertama dia kena pom sekali tersebut menjadi halus helai rambut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Saya nak sebut dalam hadis Rasulullah sebut, berhati-hati kalian dengan saat himpitan kubur. Turun saja jenazah, orang letak saja. Rasulullah cerita, nak sebutnya sahabat-sahabat cerita, Rasulullah diperlihatkan anak perempuan Rasulullah, dua-dua orang, Zainab dan juga Ruqayyah. Ruqayyah ini
bila diletakkan dalam liang lahat, bila letak saja dalam liang lahat, Rasulullah berubah wajah Rasulullah. Dua-dua orang berubah wajah Rasulullah. Rasulullah ambil tanah, Rasulullah genggam tanah. Rasulullah genggam tanah, Rasulullah sebut, minha khalaqnakum. Rasulullah hembus pada tanah itu, Rasulullah letak di bawah pipi Fatimah, di bawah pipi Zainab dan juga Ruqayyah. Kemudian Rasulullah ambil lagi tanah, Rasulullah genggam lagi tanah. Wa minha nu'idukum, kepada tanah kamu dikembalikan balik. Lalu digenggam, diletakkan di antara tangan yang dikiamkan dia tadi. Kemudian diambil lagi tanah, digenggam lagi, disebut wa minha nukhrijukum taratan ukhra, daripada tanah juga kamu akan dibangkitkan balik di akhirat nanti. Bila baca saja demikian, bila Rasulullah letak hujung kaki, Rasulullah pingkah naik saja, sahabat-sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah? Dua kali kami lihat, dua kali waktu mana kamu letak jenazah dalam kubur ini ya Rasulullah, tiba-tiba dua kali kamu berubah muka kamu bila kamu kebumikan jenazah anak perempuan kamu ya Rasulullah. Rasulullah sebut, aku diperlihatkan oleh Allah bagaimana himpitan kubur yang berlaku kepada anak perempuan aku, kata Rasulullah. Himpitan kubur, aku kesian tengok anak perempuan aku yang kena himpitan kubur. Allah, ayah mana yang rasa tak sayu? Kita ni jadi sayu. Bila kita kebumi jenazah anak kita pun kita rasa sayu. Ini kan pula dalam keadaan ditunjuk oleh Allah himpitan kubur. Kenapa kena himpitan kubur ini? Kenapa? Saya nak sebut ada dua sebab yang utama saya nak sebut. Yang pertama, kerana kita payah nak mensyukuri nikmat Allah. Nak sebut alhamdulillah ni payah. Orang kita nak sebut alhamdulillah ni susah. Kita keluar bilik air, ada kita nak sebut alhamdulillah? Tak. Kita sebut lega. Kita keluar, kita bangun tidur, ada kita nak sebut alhamdulillah? Tak ada. Kita bangun tidur je, sibuk kita. Mana handphone saya? Cari handphone terus. Sebut alhamdulillah. Bila kita bangun daripada tidur, susah. Yang kedua, kenapa? Ni orang lelaki kena ingat betul-betul. Kerana kencing sambil berdiri. Bila kalian kencing sambil berdiri, mengecik air kencing itu kena pada pakaian kalian. Yang berlaku kepada yang disebut dengan Sa'ad bin Mu'az ini, punca dia kencing sambil berdiri sekali dia kencing sambil berdiri. Bila dia kencing sambil berdiri, dia menyebabkan kena pada pakaian dia, dan dia buat solat dia sekali dalam hidup dia. Sekali itulah yang menyebabkan dia kena himpitan kubur. Himpitan kubur bukan azab kubur. Bila orang letak saja jenazah kita mula nampak terus hujung kaki kita ni, orang hadapkan muka kita ke kiblat, dibukakan muka kita, kemudian ditutupkan liang lahat kita, bunyi tanah-tanah yang turun ni bunyi bunyi tanah-tanah yang turun tersebut. Bila kedengaran tanah-tanah yang turun tersebut, kita nampak dah hujung kaki kita, dua orang malaikat muka dan nakir ni mula bergerak, berjalan di hadapan muka kita, mula halau salat kita, mula halau zakat kita, mula halau haji kita. Jenazah kita ni sampai paras lutut je, orang ke bumi sampai jenazah kita paras lutut, dah kena halau semua dah. Malaikat memulakan pertanyaan, soalan yang pertama, ma rabbuka, pada diri kami. Tanya tu, bila tanya tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, mulut orang mukmin ni terangnya nak jawab, terbuka ni nak jawab. Nganga ni, bila nganga ni bunyi kak kedengaran. Bila dia nak jawab tu, tanya ma rabbuka, tak boleh jawab. Ma rabbuka, tak boleh jawab. Ma rabbuka kali yang ketiga tak boleh jawab. Pum terus. Pum tu Rasulullah tunjuk jari ni dengan jari ni, rup masuk. Rasulullah tunjuk ni, tulang ni dengan tulang ni masuk terus. Bila masuk tu, sampai ditenggelamkan dalam 7 petala bumi. Rup masuk terus. Kemudian ulang lagi, ma rabbuka. Tanya soalan ni, tanya. Orang mukmin bila tanya saja soalan ma rabbuka, yang mukmin ni dia jawab terus, Allahu Rabbi. Dia sebut Allahu Rabbi. Jawab, bukan jawab dengan hafalan,
jawab dengan amalan. Dia tak jadi dengan hafalan. Kalau dengan hafalan, soalan ni dah bocor lama dah. Kita jawab dengan amalan. Macam mana kamu hidup dengan Allah? Atas dunia ni, kamu Quran boleh tak? Kamu hidup dengan Al-Quran ke kamu hidup dengan apa dia hidup kamu? Kamu hidup dengan Al-Quran ataupun tidak? Ma Rabbuka? Dia tak tanya man Rabbuka. Dia tanya ma Rabbuka. Bila tanya ma Rabbuka, orang belajar bahasa Arab dia tahu. Kalau tanya man, maknanya siapa? Kalau tanya ma, maknanya bagaimana kamu bertuhankan Tuhan kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut orang mukmin bila dia hidup atas dunia ni, sepanjang dia hidup dengan Allah, dengan Al-Quran dalam hidup dia, dia jawab terus Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Tanya soalan kedua, ada orang kena tanya satu je soalan, ada orang ditanya dua soalan, ada orang mukmin tanya dua soalan. Wa ma nabiyyuka, tanya siapa nabi kamu, bagaimana kamu bernabi, nabi kamu. Dia tunjuk ni, man hadzal rajul, siapa lelaki ini dalam hidup kamu. Tunjuk tentang Rasulullah. Bila tunjuk saja tentang Rasulullah, orang mukmin jawab hadza nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin dia jawab terus. Yang tidak mukmin bila sebut saja begitu, man hadzal rajul, pengangan mulut ni kak. Rasulullah sebut roh ni mula masuk dalam badan kamu, bahagian kepala kamu. Dalam satu riwayat kata bahagian kepala saja, satu riwayat cerita separuh daripada badan kita sampai parah dada kita. Dalam satu riwayat yang lain sebut separuh daripada badan kita. Sahabat tanya, macam sekarang ni ke Rasulullah? Rasa macam sekarang ni ke? Ya, macam sekarang ni. Kadang-kadang kan kalau kita pergi ke hospital, doktor bius bahagian bawah saja. Kita rasa kat atas je, kat bawah ni kita tak rasa. Kenapa? Kerana telah kena bius. Dalam kubur nanti masuk roh ni sampai pada dada je. Nampak ke tanah depan ni? Nampak. Bila sebut saja, dia jawab terus Allahu Rabbi, Muhammad Nabi. Ada orang ditanya soalan 5 soalan. Ma Rabbuka, wa ma Nabiyuka, wa ma Dinuka, wa ma Qiblatuka, wa ma. Dia jawab. Bila jawab terus, kubur jadi lapang terus. Saya sebut orang mukmin, kubur ni jadi lapang terus. Harap-harap kita lah yang datang malam ni, insya-Allah. Bila kubur kita ni lapang saja, seluas mana? 70 hasta disebut dalam hadis Rasulullah, dalam lebih kurang 240 kaki. 240 kaki. Kubur kita ni berubah menjadi warna hijau. Cantik je terus. Berubah menjadi warna hijau ni dalam keadaan jernih je terus. Lalu tumbuh terus rumput-rumput yang warna hijau. Rumput warna hijau. Kemudian tumbuh terus dalam keadaan yang wangian raihan. Hari yang pertama kita di barzah. Kemudian malaikat tarik jenazah kita, disandarkan ke dinding. Berubah ni menjadi cantik, dan di hujung pandangan mata kita tu nampak tempat yang berkelip-kelip bercahaya, yang disebut dengan syurga Allah, yang disediakan oleh Allah untuk diri kita, insya-Allah. Mudah-mudahan demikian, insya-Allah. Berubah ni dalam keadaan cantik. Rumput-rumput yang warna hijau cantik, warna keliling kita ni jadi warna hijau. Tak jadi warna biru, warna oranye, tak jadi dia punya. Nak sebutnya, dia jadi dalam keadaan cantik, jernih. Dalam keadaan secantik jernih tersebut, lalu kita pun tanya malaikat, ni datang daripada mana ni malaikat? Ni rumput yang warna cantik, bauan yang harum dan sebagainya, datang daripada mana ni malaikat? Malaikat jawab terus, inilah datang daripada tahajud yang kamu bangun sewaktu mana kamu hidup di atas dunia dah. Tahajud, tuan-tuan, ayah-ayah dan ibu-ibu, saya nak pesan betul-betul, ayah-ayah dan ibu-ibu yang usia lebih kurang 50 tahun ke atas, jangan tinggal walaupun satu malam untuk bangun tahajud. Kalian tak menyesal bila menghadap depan Allah nanti. Yang ni keuntungan. Dalam satu riwayat yang lain disebut apa dia? Disebut lagi, bila malaikat dekat dengan malaikat datang nak tanya soalan tersebut, bila datang malaikat nak tanya soalan, dalam satu riwayat cerita, semua dia boleh halang.
zakat boleh halau, haji boleh halau. Satu dia tak boleh halau. Apa dia? Al-Quran. Al-Quran. Kalau ibu-ibu dan ayah-ayah serta siapa yang mendengar ni sentiasa hidup dengan Al-Quran, dia baca Al-Quran sebelum mana subuh, bila nak halau saja Al-Quran sebut tak boleh, aku menjadi peguam bela pada dia. Kenapa kamu menjadi peguam bela pada dia? Hamba Allah ni sebelum mana subuh dia bangun untuk membaca Al-Quran, dan Allah sebut innal Quran al-fajr kana mashhuda. Al-Quran yang dibaca sebelum mana subuh akan menjadi peguam bela pada diri kami. Kena bangun awal. Orang kawasan ni, orang kawasan Kimanis, kawasan di mana saja ni, jangan kita payah nak bangun sebelum mana subuh. Bangun sebelum mana subuh, baca Al-Quran Karim. Duduk baca Al-Quran, baca dan baca Al-Quran. Surau dan masjid ini, tuan-tuan yang tuan-tuan tinggal ni, datang sebelum mana subuh lagi. Yang usia 60 tahun ke atas, kalian tak payah kalut lagi dengan dunia yang kalian nak kena tinggal. Kalian kena kalut dengan akhirat yang kita nak pergi. Yang kita kena jadi macam tu. Baca Quran sebelum mana subuh, baca Quran, duduk baca Quran, menunggu saat sampainya waktu subuh. Kita datang pukul 4 pagi dah datang dah, pukul 4:30 dah datang dah di surau dan di masjid. Kemudian kita baca dalam rumah tangga kita. Ayat ni dipanggil yang disebut dengan nikmat di saat mana kita berada di alam barzah. Bila kita hari pertama kita di barzah, mereka mula tunjuk. Cuba tengok tu, mentari yang nak tenggelam, matahari nak tenggelam. Di saat mana pukul 5:30, pukul 6 tu, tengok mentari nak tenggelam. Hari pertama kita di barzah, orang mukmin sebut, ya malaikat, dia bingkah bangun, malaikat, tolong malaikat, saya tak semayang asar lagi. Dia sebut, saya tak semayang asar lagi. Teringat dalam kubur ni, teringat lagi nak salat. Malaikat jawab, la salata laka wala siyama laka wala hajjata laka walakin numu kailil arusah. Tidak ada dah salat untuk kamu, tak ada dah haji untuk kamu, tak ada dah puasa untuk kamu, tetapi tidurlah kamu bagaikan malam pengantin baru dalam hidup kamu di waktu mana kamu berada di barzah ini. Tuan-tuan, ni saya sebut orang mukmin. Kita harap kita, saya nak sebut sangat, biar kita ni di kalangan orang yang lepas mana tu bunyi macam lebah, dengar macam lebah, bunyi zoom, bunyi lebah yang kedengaran jauh-jauh, semakin jauh, semakin dekat, semakin dekat. Kemudian kita sibuk tanya malaikat, bunyi apa tu malaikat? Bunyi apa tu malaikat? Malaikat jawab, itulah roh-roh mereka yang telah meninggal dunia sebelum daripada kamu datang nak menziarahi kamu. Mula datang roh-roh. Saat mana di hujung saja roh itu mula datang, kita dengar mereka bercakap. Roh-roh ni bercakap. Di kalangan roh-roh tu bercakap. Dia sebut apa dia? Dia kata, biar dia penat. Dia penat tu, baru sampai tu, dia penat lagi. Lalu kita pun dengar sahaja, tak, saya tak penat, saya tak penat. Mari tengok, mari dekat-dekat. Kita pun nampak arwah ayah kita, arwah-arwah datuk kita, arwah-arwah ni mula datang saja. Kita di antara benda yang pertama yang kita tunjuk, dalam hadis Rasulullah sebut, dia tunjuk kain kapan. Tunjuk kain kapan. Tengok ni kain kapan, dia sebut. Kain kapan saya ni. Tahu tak siapa yang pakai kain kapan untuk saya? Anak saya yang saleh pakaikan untuk saya tadi. Kamu tahu tak? Kamu tengok ni, cantik, kemas. Dalam hadis Rasulullah sebut, anak-anak kain kapan ini akan menjadi kebanggaan mereka yang meninggal dunia kala mana dia berada di barzah, melihat bagaimana kekemasan kain kapan itu disusun. Sebab tu saya biasa sebut, bila orang meninggal dunia, jangan sembarangan nak suruh mandikan jenazah, jangan sembarangan nak kapankan jenazah, kerana semua ni berbangga. Kalau tuan-tuan dapat anak kita yang mandikan jenazah kita, saat mana kita menghadap depan Allah, paling untung kita. Orang mukmin dipanggil demikian. Bila kita meninggal dunia, anak kita yang mandikan kita, anak kita yang mandikan kita, tuan-tuan akan jadi bangga. Saya pernah tengok, saya pernah ceritakan, saya pergi satu tempat baru-baru ni, Ustaz Abdullah Khairi, ibu dia meninggal dunia, dia buat apa yang saya cerita. Dia sebut pada saya, kami buat ustaz, menangis esak-esak ustazah. Ada ustazah-ustazah yang masuk, tengok anak-anak lelaki mandikan jenazah ibu.
Mandikan jenazah ibu ni. Anak-anak ni silang kaki. Saya tengok ada satu kes, bila seorang yang soleh meninggal dunia, saya pergi ziarah dia, anak-anak silang kaki. Anak bongsu ni ambil kain, ambil air. Anak bongsu yang sulung ni pegang jenazah bahagian kepala. Anak bongsu ni mandikan jenazah ayah, sambil girus air ni, masing-masing sebut apa dia? Ya Allah, waktu mana kami kecil-kecil dahulu, ya Allah, ayah kami mandikan kami sewaktu mana kami kecil dahulu, ya Allah. Hari ini kami mula mandikan jenazah ayah kami pula, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami terhadap ayah kami ini, ya Allah. Anak ni baca doa sambil seorang-seorang sebut. Yang sulung sebut, ya Allah, waktu mana kami kecil-kecil dahulu, ayah kami mandikan kami dalam kesejukan pagi. Kami datang dan kami peluk ayah kami. Kami cium ayah kami. Basah kain ayah kami, ya Allah. Hari ini ayah kami diam saja di atas dukungan ini, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Anak-anak ni baca doa. Seorang-seorang baca doa. Siap je mandi jenazah tu, anak bongsu ni ambil kain tuala lap. Ya Allah, waktu mana kami kecil dahulu, ayah kami peluk kami, kemudian dukung kami. Hari ini kami lap tu badan ayah kami. Dia diam saja di atas dukungan ini, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami dahulu, ya Allah. Anak-anak ni baca doa. Waktu mana saya tengok mereka ambil usung jenazah letak di atas kain kapan, anak ni ambil letak, tutup elok-elok, kemudian lipat elok-elok. Sambil lipat tu bagi tahu ni, adik-adik, dulu kan ayah pakaikan pakaian untuk kita. Kemudian waktu mana ayah pakaikan pakaian untuk kita, kita buka kembali baju ini, kita campak di atas muka ayah. Hari ini kan ayah kita diam saja saat mana kita pakaikan pakaian untuk ayah kita. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami terhadap ayah kami dahulu, ya Allah. Masing-masing baca doa. Baca doa ni. Bila dekat nak solat sahaja jenazah, anak ni datang jumpa dengan saya. Ustaz, boleh tak saya yang jadi imam, Ustaz? Ayah saya dahulu, dia pesan supaya kalau dia meninggal dunia, nak suruh anak yang soleh untuk jadikan imam. Saya tak sesoleh mana, Ustaz, tapi saya anak dia, saya nak solat untuk ayah saya, Ustaz. Anak kata, ya silakan, itu yang terbaik. Dia paling pada adik-adik dia. Adik-adik, dulu kan waktu mana kita kecil dahulu, ayah kita mengakikahkan seluruh harta benda dia untuk membesarkan kita. Banyak harta benda ayah kita yang telah akikahkan kita dan tebus kita dengan Allah. Hari ini kita hantar balik ayah kita menghadap depan Allah. Kita harap supaya Allah tidak menjadikan kesilapan kita dengan ayah kita menjadi dosa untuk kita hadapkan di hadapan Allah. Adik-adik sebut, ya. Mari kita pulangkan pada ayah kita pada Allah dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih. Sebagaimana kita datang dalam keadaan bersih dahulu. Ikhlaskan niat kita. Solat jenazah untuk arwah ayah. Masing-masing takbir. Angkat takbir, saya ikut sambung. Bila selesai saja, orang datang nak usung jenazah ayah dia. Tuan-tuan, jangan usung, tuan-tuan. Bagilah peluang untuk kami anak-anak yang usung. Anak-anak ni nak usung. Kenapa? Kami semenjak kecil ayah kami dukung kami, membesar di atas dukungan ayah. Ni kali terakhir kami dukung ayah kami. Benarkan kami, wahai tuan-tuan. Orang ramai pun mengundur je semua. Undur tu anak-anak yang usung ni jenazah ayah sampai ke kubur. Bila sampai ke kubur, turunkan jenazah ayah, menghadapkan ke kiblat, ambil liang lahat ni, letak liang lahat, sambil cium terlebih dahulu ayah, muka ayah ni terakhir, sebut, ya Allah, waktu mana kami kecil-kecil dahulu, ya Allah, ayah kami sentiasa memasangkan kelambu untuk kami. Sebelum kami tidur, ayah kami cium bertalu-talu di pipi kami. Hari ini izinkan kami jadikan kubur ini di antara taman-taman syurga, ya Allah. Jangan kami jadikan kubur ini di antara kawah pada kawah-kawah neraka, ya Allah. Letak je elok-elok. Bila letak elok-elok, turunkan tanah, tarik dengan tangan ni anak-anak yang saleh. Tarik tanah-tanah ni, turunkan. Nak sebutnya, kemudian selesai saja baca doa anak-anak yang saleh yang lakukan demikian. Siapa yang berbangga, tuan-tuan? Kita, bila kita masuk dalam kubur nanti. Masuk dalam kubur, bangga tengok ni. Tengok kain kapan saya ni.
kemas je, cantik je. Dan hadis Rasulullah cerita benda demikian. Setiap mayat itu berbangga dengan kain kafan yang dipakaikan oleh siapa yang memakaikan untuknya. Siapa yang memakaikan untuknya. Yang ni yang kita kena faham benda yang sedemikian rupa. Masuk saja ditunjuk. Allah tengok kain ni cantik, dia susun elok, kemas elok anak saya ini sendiri. Tuan-tuan jangan jadi makaikan orang yang sedang terjadi saat ini. Ramai dah orang kena swasta jenazah, tuan-tuan. Yang diswastakan jenazah ni ramai dah. Anak-anak kita bila meninggal dunia je, dia pergi ke masjid, bagi tahu pada orang masjid, tolong mandikan ayah saya, tolong kafankan ayah saya, tolong usung ayah saya, tolong kebumikan ayah saya. Anak-anak, kenapa anak tak boleh buat? Kenapa keluarga tak boleh buat? Kerana kita tak jaga keluarga kita. Allah sebut, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullah wa qulu qawlan sadida. Bimbanglah kamu dengan zuriat yang kamu tinggal itu, yang jenis lemahnya agamanya. Dhi'afan, yang jenis lemahnya agamanya. Khafu alaihim, kamu takut dengan anak-anak kamu nanti. Anak-anak kamu ni kena gaya, dia tak sanggup pun nak usung jenazah ayah. Kadang-kadang tak sanggup orang ke bumi jenazah, belum selesai ke bumi dia dah balik dah. Orang tanya kenapa? Takut nanti malam ni dia jadi hantu, dia sebut. Takut kalau ayah saya menjadi hantu, ibu saya menjadi hantu. Dia balik awan, dia tak jauh daripada rumah Allah. Sekarang ni begitu suasana masyarakat kita, kubur-kubur jauh daripada masjid dan surau. Pelik kita. Kenapa kubur jauh daripada masjid dan surau? Saya berulang kali sebut, ni kerana apa dia, pengaruh orang kafir yang datang tempat kita. Asalnya kubur ni dekat dengan masjid. Asal kubur ni mesti dekat dengan kubur, dekat masjid dan juga dekat dengan surau. Tapi sekarang kubur-kubur tu jauh, tempat jimat tendang dia letaknya. Dia letak kubur tempat demikian. Siapa yang nak pergi kubur? Siapa yang nak bagi salam pada kubur tersebut? Kubur ni jangan jauh daripada masjid, jangan jauh daripada surau. Dengan tujuan apa dia? Nak suruh ramai orang bagi salam dan ramai orang baca doa. Nak suruh dengar azan, tiap-tiap waktu ni dengar azan. Tuan-tuan, kita tak rasa sebab kita tak mati lagi. Bila kita masuk dalam kubur nanti, kita tahulah betapa bernilainya saat mana kita berada dalam kubur nanti. Kedengaran azan, waktu mana dengar azan saja, kita nak kepada kita berada dalam kubur saat demikian. Kerana setiap waktu itu Allah akan bagi tahu dan bagi tahu masa-masa saat yang indah menjadi mukmin di dalam kubur itu sendiri. Yang ni yang kita kena faham. Saya tak sebut lagi tentang bagaimana kecelakaan bagi orang yang berada di kalangan orang yang tidak mukmin. Kematian dia menyukarkan dan mengerikan. InsyaAllah panjang umur kita sambung tahun depan pula, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita malam ini pertemuan yang dirahmati dan diberkati di sisi Allah. Dan Allah masukkan kita di kalangan orang yang yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. Orang yang mendengar kata-kata yang baik dan kita berusaha menjaga yang baik dalam hidup kita. Cuma saya nak pesan pada tuan-tuan, sebelum tuan-tuan meninggal dunia ni, tuan-tuan jaga 3 perkara je. 3 perkara je dalam hidup. Yang pertama, jaga keyakinan dengan Islam. Jangan berbolak-balik kita dengan Islam. Kita hanya terima Islam dalam hidup. Jangan kita campur Islam dengan demokrasi. Jangan campur Islam dengan sekular. Jangan campur Islam dengan nasionalis. Jangan campur. Al-Islam huwal Islam. Islam itu Islam. Dalam ekonomi cara Islam, dalam sosial cara Islam, dalam politik cara Islam, dalam apa saja mesti Islam. Mesti Islam. Ini kaedah yang kita kena faham dalam hidup kita. Jangan campur. Kalau kita campur, kita akan jadi rosak bila kita masuk dalam kubur nanti. Kita tak mampu nak mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, tolong jaga ibadah. Sebelum menghadap depan Allah, jaga ibadah. Ayah-ayah, ibu-ibu, jaga solat. Kalian jangan tinggal solat. Pada diri kita ni solat, pastikan kita tak tinggal walaupun 1 rakaat. Dalam hidup kita ni, solat sentiasa jaga. Solat di awal waktu. Kemudian kalau dapat lagi, solat berjemaah. Ini cara dalam hidup kita. Solat berjemaah. Kalau kita tak sempat yang lain pun, subuh dan juga isyak berjemaah.
Ini yang kita kena jaga sangat. Masa-masa yang lain kita tak sempat. Subuh dan isyak, pastikan kita berjemaah dalam diri kita ni sendiri. Ni tanda orang mukmin. Orang munafik, dia tak boleh jaga salat subuh berjemaah, dia tak boleh jaga salat isyak berjemaah. Ini tanda-tanda munafik. Kalau kita tak datang sembahyang subuh berjemaah, tak datang sembahyang isyak berjemaah, itu tanda ciri-ciri munafik yang ada pada diri kita. Tuan-tuan kena jaga yang tu. Yang kawasan taman ni, jaga betul-betul salat subuh berjemaah. Kemudian dalam masa yang sama, lagi kita berusia, lagi banyakkan infak. Harta benda kita ni, tolong sedekah, tolong sedekah. Simpan pun kita tak guna dah. Simpan pun kita tak guna. Kalau tuan-tuan kata, saya simpan untuk bekalan hari tua, tak ada dah. Tuan-tuan dah jadi tua dah sekarang. Jangan simpan dah untuk bekalan hari tua. Tapi tukar konsep ini. Simpan untuk bekalan ke syurga. Simpan untuk bekalan ke syurga. Macam mana? Sedekah. Tolong banyakkan infak. Saya dipahamkan tempat tuan-tuan ni banyak nak buat ma'ah tahfiz, nak buat yang namakan dengan sekolah-sekolah agama. Tuan-tuan infak harta benda. Nak buat surau, nak buat masjid, tolong banyakkan di tempat tuan-tuan ini sendiri. Kita tolong inisiat, tolong cari inisiatif. Duit kita ada lebih kurang 100,000, 200,000 dalam bank, misal contohnya. Tu tak kira 2.6 bilion lagi dia bagi. Duit kita yang kita ada ni, tolong buat masjid, tolong buat surau di kawasan tuan-tuan. Banyakkan, tambahkan, dengan tujuan nak suruh tambahkan syiar agama ini sendiri. Ini benda yang penting dalam hidup kita. Kalau kita ada rumah di dunia, kenapa kita tidak ada rumah di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala? Rumah di akhirat ni kita siap terus. Buat rumah ma'ah tahfiz, kembangkan sekolah agama, kemudian banyakkan lagi program-program agama. Ini guna harta benda kita. Kemudian yang tiga, tolong jaga akhlak kita. Jaga akhlak. Mulut kita jangan kasar. Bahasa kita biar jadi manis. Sebagaimana tempat tinggal kita Kimanis dipanggil begitu. Tuan-tuan, biar jadi manis. Mulut ini jangan kasar kata bahasa kita. Jangan halang kerja-kerja agama. Jangan tuan-tuan menjadi penghalang pada kerja-kerja agama. Ajak pendakwah-pendakwah cerita tentang Islam, bagi tahu tentang Islam. Biar jaga tiga ini, insya-Allah bila kita mati menghadap di hadapan Allah, kita dalam keadaan husnul khatimah, dan kita dimasukkan di kalangan mereka yang terbaik, di kalangan manusia yang terbaik untuk dihadapkan di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan ini pertemuan yang diberkati dan dirahmati di sisi Allah, dan dimasukkan di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh. Terima kasih di atas jemputan ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, saya dipahamkan ada tabung-tabung untuk nak buat sekolah tersebut. Tuan-tuan pakat-pakat infaklah. Kemudian saya sendiri ada pamphlet, bawa pamphlet tu. Kalau tuan-tuan nak infakkan untuk sekolah saya sendiri bangunkan sekolah di Semenanjung sana. Ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz yang saya bangunkan, di mana pelajar-pelajar ada lebih kurang 1000 lebih pelajar. Saya ambil anak-anak yatim dan orang miskin. Dan baru-baru ni saya minta disandarkan. Saya pergi ke sandakan, saya minta lebih kurang 6 orang daripada Sabah ini untuk kita tanggung biayai mereka belajar di Malaysia. Kita tanggung sepenuhnya mereka belajar, termasuk dengan kapal terbang, pengangkutan mereka tinggal di sana. Seorang tu kita tanggung RM10,000 seorang untuk membiayai mereka belajar. Saya nak minta supaya bila mereka dihantar ke Malaysia nanti, kemudian lepas pada itu mereka nyentuh sama balik ke Sabah ini, mereka menjadi pejuang-pejuang agama, pendakwah-pendakwah pula, insya-Allah. Saya nak jadikan mereka ni sebagai anak-anak angkat saya di sana. Dan alhamdulillah dah ditemu juga ada 6 orang yang insya-Allah yang nak pergi ke sana. Dan saya bangunkan sekolah-sekolah ni berdasar demikian. Ada lebih kurang tiap-tiap bulan kos membiayai mereka semua ni, pelajar lebih kurang 1000 lebih ni, sebanyak lebih kurang 200,000 sebulan. Macam mana cara saya nak biayai itu? Salah satu cara melalui infak-infak lah. Infak-infak tuan-tuan yang ada niat nak tolong arwah ayah, arwah mak di alam barzah sana. Ambil je pamphlet tu, kemudian pergi ke Maybank, pergi ke Bank Islam, berdiri depan Mission Bank tu, semayang sunat istikharah dulu sunat kita. Nak infak ke tak infak, nak derma ke tak derma. Mayang dulu, lepas tu masukkan duit dalam akaun bank tersebut, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan cara demikian ada manfaat lah. Di samping tuan-tuan ada tabung-tabung tersebut lah. Tabung-tabung ni tuan-tuan, saya dipahamkan
Ma'had Tahfiz Ma'had Tahfiz Darul Hadis yang nak dibangunkan di Putatan ini kan, nak dibangunkan sebanyak lebih kurang 2.5 juta. Saya nampak kos yang perlu tersebut. Kalau siapa-siapa yang ada 2.6 bilion malam ni tolong bagi lah. Banyak sangat duit tu. Bagi 2.5 juta je. Bagi je selesai masalah demikian. Sampai peringkat orang kita ni berbilion-bilion orang kita. Banyak sangat. Simpan dalam almari duit dia. Simpan di atas perabung rumah. Macam-macam gaya dah. Sekarang ni banyak sangat. Baik bagi pada sekolah Ma'had Tahfiz ini. Mudah-mudahan dapat pahala bila kita di alam barzah nanti insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shaghira wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'azzibna fa innaka alaina qadir. Waltuf bina ya Allah, innaka antal latiful khabir. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah. Dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terlalu banyaknya dosa-dosa kami ini ya Allah, sehingga tidak terlafaz di bibir kami ya Allah, tidak tertulis pada tinta-tinta kami ya Allah. Hanyalah yang mampu kami sebut pada kamu ya Allah. Kasihan belaslah pada kami ini ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa mata kami ya Allah, dosa telinga kami, dosa tangan kami, dosa kaki kami, dosa-dosa yang lalu yang kami lakukan ya Allah. Berilah kekuatan pada kami ya Allah, untuk kami menggenggam agama kamu ini, sehingga kami menghadap di hadapan kamu nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan pada kami ya Allah kekuatan untuk kami mentaati perintah kamu ini ya Allah. Di saat mana kami melalui ujian-ujian yang banyak dalam hidup kami ini ya Allah, kamu kukuhkanlah jiwa kami ini ya Allah. Kamu tarikkanlah jiwa-jiwa kami ini untuk mentaati perintah kamu ya Allah. Kasihan belaslah pada kami semua ya Allah, kerana kamulah yang membuka hati-hati manusia ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkan kami mengadu pada kamu ya Allah. Betapa banyaknya ujian-ujian yang kami lalui ini ya Allah. Kamulah yang mengukuhkan jiwa kami ya Allah. Jadikanlah kerukunan dalam kekeluargaan kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh ya Allah. Berkatkanlah setiap pemberian rezeki yang kamu kurniakan pada kami ini ya Allah. Jadikanlah pada kami umur yang panjang, yang diredai di sisi kamu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami di panjang umur, tetapi kamu murka pada kami pula ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah kami ya Allah daripada apa yang diminta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah agar diizinkan bibir ini menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir kehidupan kami nanti ya Allah. Tatkala mana terbujur kaku jenazah kami nanti ya Allah, kamu ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Di saat mana dimandikan jenazah kami nanti ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merinjis tubuh badan kami itu ya Allah. Di saat mana dikeringkan jenazah kami nanti ya Allah, kamu keringkanlah dosa-dosa yang telah kami lakukan di dunia ini ya Allah. Di saat mana kami mula dikapankan nanti ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling saleh ya Allah, ia akan mengimamkan salat jenazah kami nanti ya Allah. Ia akan mengusung jenazah kami nanti ya Allah. Ia akan membawa kami ke liang lahat nanti ya Allah. Saat mana sunyinya kubur kami nanti ya Allah, jangan kamu sunyikan daripada doa-doa anak yang saleh untuk kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah malam pertama kami di barzah nanti malam yang terindah dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah, di saat itu ketemulah kami dengan arwah ayah kami, arwah datuk nenek moyang kami yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini ya Allah. Ya Allah, saat-saat sebegini ya Allah, kerinduan itu datang lagi ya Allah. Rindu saat kami bersama dengan arwah ayah kami dahulu ya Allah.
Rindu saat kami didukung di atas dukungan arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindu saat tangannya menyuap ke bibir kami ya Allah. Rindu saat tubuh badan ini dipeluk dan dicium di dahi kami bertalu-talu ya Allah. Rindu ya Allah. Kamulah yang mengetahui betapa rindunya hati kami terhadap suasana kehidupan kekeluargaan kami dengan arwah ayah kami dahulu ya Allah. Tapi sayangnya ya Allah, saat mana kami menadah tangan ini ya Allah, arwah ayah kami diam kaku di kuburan sana ya Allah, menunggu doa-doa anak yang saleh ya Allah. Jadikanlah doa ini di antara doa-doa anak yang saleh ya Allah. Jadikanlah kebaikan untuk ayah-ayah kami yang masih hidup itu ya Allah. Panjangkanlah umur mereka ya Allah. Jadikanlah kebaikan pada ibu kami yang masih lagi meneruskan perjalanan hidup ini ya Allah. Panjangkanlah umur mereka dalam kerajaan kamu ya Allah. Rahmatilah arwah-arwah yang telah meninggal dunia itu ya Allah. Di saat mana kami menadah tangan ini ya Allah, saat-saat yang terlalu terindah dalam hidup kami ya Allah. Saat kami sujud di belakang arwah ayah kami ya Allah. Saat kami mengaminkan doa arwah ayah kami dahulu ya Allah. Saat-saat itu ya Allah tiada lagi dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bangkitlah kami di akhirat nanti ya Allah, bersama dengan para nabi dan para awliya salihin ya Allah. Sewaktu mana melayangnya suratan amalan manusia nanti ya Allah, terimalah suratan amalan kami sebelah tangan kanan ya Allah. Jangan kamu terima suratan amalan kami sebelah tangan kiri ya Allah. Kami takut dan kami bimbang terhadap dosa-dosa ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, senangkanlah kami melalui titian sirat nanti ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus kamu nanti ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua bapa kami ya Allah. Khususnya dosa kami terhadap ibu kami ya Allah. Seketika dahulu ya Allah, kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami ya Allah. Kami pernah mengguriskan hati ibu kami ya Allah. Kami pernah melihat air mata ibu kami mengalir lesu di pipinya ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hatinya ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami dahulu ya Allah. Masih berbaki lagikah redha ibu kami untuk kami saat ini ya Allah? Masih berbaki lagikah redha ibu kami untuk kami saat sebegini ya Allah? Ya Allah, kerana dosa-dosa itukah ya Allah yang menyebabkan anak-anak kami pula enggan mendengar kata bicara kami ya Allah? Kerana dosa-dosa itukah ya Allah yang menyebabkan hati kami pula menjadi keras ya Allah? Kerana dosa-dosa itukah ya Allah yang menyebabkan hilangnya rahmat kamu untuk kami ya Allah? Kerana dosa-dosa itukah ya Allah yang menyebabkan doa-doa ini tidak didengari lagi di sisi kamu ya Allah? Ya Allah, seburuk mana pun kami ya Allah, sekeji mana pun kami ya Allah, segunung mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Kasihan belaslah pada kami semua ya Allah. Ampunkanlah kesilapan lalu kami itu ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.